يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, tinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pagi ini diizinkan Allah kita berada di dalam Dewan Musola yang mulia ini, sama-sama kita mencari sedikit sebanyak ilmu pengetahuan yang Allah bekalkan untuk kita. Mudah-mudahan dapat kita beramal dengan ilmu yang kita ketahui itu dan dapat kita ganjaran-ganjaran, dapat kita keberkatan dalam hidup dan dapat kita meneruskan kehidupan sebagai hamba-hamba Allah yang sebenarnya. Sehinggalah Allah terima penghambaan kita, Allah iktiraf kita sebagai hamba-hambanya dan dapat kita keselamatan di dunia dan juga di akhirat kelak. Baik, pagi ini muka surat berapa? Apa? 92. Baik. Muka surat 92. 96, 94, 92. Baik. Yang mana? Apa? Nombor 2 dah kata? 3 dah kata? Artinya, hai mamakku. Mamak ni apa? Mamak jual cendol? Ha? Hai mamakku, wahai pakcik. Pakcikku, pak saudaraku. Mamak tu pak saudara ya. Adakah aku hendak memberi akan dikau? Adalah aku anugerahi akan dikau? Adalah aku kasih akan dikau? Aku nak bagi kamu satu kerana aku sayang benarkan kamu. Ya, aku kasihkan kamu. Aku nak bagi kamu satu hadiah yang istimewa. Ya, apa yang nak bagi? Kalau kamu buat benda ni, iaitu apabila engkau kerjakan akan dia, nescaya diampuni Allah bagimu. Kalau kamu buat, Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kamu. Ya. Akan dosamu awalnya dan akhirnya. Artinya dosa yang dulu-dulu habis, yang awal-awal dulu, tengah muda-muda dulu habis. Begitu juga yang akan datang di akhir-akhir umur kita tu akan dihapuskan dosanya. Sedianya dan barunya. Sedianya apa? Yang lama-lama. Barunya yang baru nak buat akan dihapuskan dosanya. Tapi jangan sengaja nak buat pula ya. Dah dapat hadis ni, tak apalah, Tuhan dah hapuskan dosa aku, bolehlah aku judi, bolehlah aku minum arak, bolehlah aku apa, tak boleh. Ini yang apa? Yang tak sengaja je. Ya, tersalahnya dan sengajanya, sama dia tersalah atau sengaja. Tersalah apa? Dia tak sedar dia melakukan dosa tu. Ya, dia berjalan, tengok depan tu lecah. Banyak benda lecah. Jadi apa buatnya? Selak ni kain, dah nampak lutut. Dia tak sedar tu, dia ingat tak ada apa-apa. Ada orang kopi tu. Itu tersalah. Dia nak numpang suaminya naik motor. Ya, suaminya naik dulu, dia naik kemudian. Betul nak naik tu apa? Terselak kainnya, udah nampak paha. Dia tak sedar tu, dia ingat tak berdosa, tak ada apa-apa. Itu yang tersalahnya. Atau sengajanya. Sengaja tak boleh khabar lah, yang sengaja dah tahu benda tu berdosa, buat juga. Sama ada tersembunyi atau nyata. Sama ada orang tak nampak, sama ada nampak di semua orang. Tersembunyi ke, nyata ke. Sama ada dosa kecil ataupun dosa besar. Dosa kecil apa? Apa dosa kecil? Seperti pakai seluar pendek, itu dosa kecil lah tu. Ya. Lagi, apa yang dosa kecil? Seperti menampakkan rambut bila keluar. Ya, tak sengaja lah, kalau sengaja dosa besar. Kalau nampak ngelembung macam itu dosa besar. Ini dosa kecil. Nampak selai 2-3 helai, dosa kecil ya. Lagi apa? Dosa kecil.
Kata tok guru saya, dosa kecil yang paling kecil ialah melazimkan keluar rumah tanpa menutup kepala. Itu kata tok guru saya. Mana sandarannya wallahu alam. Paling kecil ialah seorang lelaki keluar dari rumahnya tidak menutup kepalanya, doga je. Ada tak ustaz-ustaz yang begitu? Ada tak ustaz-ustaz yang doga je kepalanya? Kata tok guru saya itu dosa kecil yang paling kecil. Tapi ingat, dosa kecil ni dia boleh ke tak boleh jadi dosa besar? Boleh jadi dosa besar. Jadi semua akan dihapuskan. Dosa kecil pun dihapuskan, dosa besar pun dihapuskan. Iaitu bahawa engkau perbuat sembahyang 4 rakaat, maka engkau baca pada tiap-tiap rakaat akan Fatihah. Kemudian dan surah. Fatihah baca surah. Surahnya dah kita baca dulu ya. Kalau boleh apa? Mula-mula surah Yasin. Lepas tu surah apa? Ad-Dukhan. Yang ketiga surah apa? Alif Lam Mim Tanzil. Yang keempat surah apa? Surah Tabarakallazi biyadihil mulk. Kalau hafal lah. Atau yang paling mudah, dah kita baca dulu ni ya. Iaitu yang pertama baca surah Al-Hakumut Takasur. Yang kedua baca surah Wal Asri. Yang ketiga baca surah Qul ya ayyuhal kafirun. Yang keempat baca surah Qul huwallahu ahad. Itu baca surah. Kamu baca Fatihah dan juga surah. Buat 4 rakaat. Dengan apa? Kamu dah membaca Fatihah dan surah. Mana kedainya? Udah hilang. Muka surat apa betul? 90? 94 ya? 92? 92. Okey. Kamu baca Fatihah dan surah. Maka apabila engkau selesai daripada bacaan pada rakaat yang pertama itu, padahal engkau berdiri, maka engkau baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Ini Nabi ngajar ni. Ngajar pada mamaknya. Mamaknya siapa? Mamaknya siapa? Sayyidina Abbas. Dia ngajar pada Sayyidina Abbas ni. Aku sayangkan kamu, aku kasihkan kamu, jangan kamu tinggalkan perbuatan ini. Bila kamu buat, diampunkan dosa kamu. Dosa yang dulu, dosa yang sekarang, dosa yang akan datang, dosa yang besar, dosa yang kecil, dosa yang sengaja, dosa yang tak sengaja, dosa yang sedar, dosa tak sedar, semua akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Iaitu, kamu sembahyang 4 rakaat. Pada rakaat yang pertama, baca Fatihah dulu. Dah lepas Fatihah baca surah pula tu. Lepas tu baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 15 kali. Kemudian maka engkau rukuk. Lepas rukuk baca tasbih rukuk tu. Apa tasbih rukuk? Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Baca 3 kali. Lepas tu baca lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baca berapa kali? 10 kali. Nak ingat senang je, bila berdiri 15 kali. Lain dia berdiri semua 10 kali. Kemudian baca tasbih itu 10 kali. Kemudian maka engkau angkat kepalamu untuk apa? Iktidal. Maka engkau kata pada hal engkau berdiri itu, akan tasbih itu 10 kali. Lepas baca Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Baca tu, lepas tu baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 10 kali. Lain daripada berdiri qiyam tu mesti semuanya 10 kali. Baca 10 kali. Kemudian maka engkau sujud, maka baca olehmu akan tasbih itu. Baca dalam sujud tu subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Kemudian baca tasbih tadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Boleh tambah tak lagi?
boleh. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berapa kali? 10 kali. Kemudian maka engkau sujud, maka engkau baca olehmu akan tasbih itu 10 kali. Kemudian maka engkau angkat kepalamu. Maksudnya apa? Duduk antara dua sujud. Angkat kepalamu padahal engkau duduk. Maka baca olehmu tasbih itu. Baca dulu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Lepas itu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baca berapa kali? 10 kali. Kemudian maka engkau angkat kepalamu dan padahal engkau duduk, maka baca olehmu tasbih itu 10 kali. Kemudian maka engkau sujud yang kedua, sujud pula kali yang kedua, maka engkau baca akan tasbih itu 10 kali. Macam tadi juga. Maka engkau angkat kepalamu, maka engkau baca akan tasbih itu 10 kali. Maka jadilah yang demikian itu dalam tiap-tiap satu rakaat 75 kali. Dan lepas tu nak bangun rakaat yang kedua tu itu angkat kepala tu, bangun rakaat yang kedua sebelum kita berdiri tu, baca dulu tasbih berapa kali? 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 10 kali. Cukuplah 75. Ya ke? Kita try bilang. Mula-mula tengah berdiri baca berapa kali? 15. Lepas tu rukuk baca berapa kali? 10. Berapa 15 campur 10? 25. Betul i'tidal berapa kali? 10. Berapa jadinya? 35. Lepas tu rukuk berapa kali? Rukuk pula. Sujud berapa kali? 10 kali. Tadi 35 sini 10 45. Duduk antara dua sujud baca berapa? 10 kali. Berapa kali dah? 45 campur 10? 55. Sujud kali kedua berapa kali? 10 kali. Berapa dah jadinya? 65. Nak bangun tu baca 10 kali subhanallah alhamdulillah. Jadi tadi 65 campur 10 75. Cukup satu rakaat. Rakaat yang kedua habis itu juga. Jadi dah sampai 75 dua kali apa buat? Kalau dia malam salam. Dah cukup 2 rakaat tu salam. Kalau dia waktu malam Kalau waktu siang sambung rakaat yang ketiga. Sampai 4 rakaat. 75 kali 4 berapa? 75 kali 4 berapa? Ini nak kena rotan semua ni. Ini cikgu matematik ngajar ni tau. Ini yang ngajar ni cikgu matematik tau. Berapa semua? 300. 4 kali 4 rakaat tu 1 rakaat 75. 2 rakaat 150. 3 rakaat Udah. 150. Lepas 3 rakaat 225. 4 rakaat jadi 300. Cukup 4 rakaat tu 300 kali tasbih. Maka engkau baca akan tasbih itu 10 kali. Kemudian maka engkau angkat kepalamu, maka baca olehmu akan tasbih itu 10 kali. Maka jadilah yang demikian itu dalam tiap-tiap satu rakaat 75 kali. Maka engkau perbuat yang demikian itu di dalam 4 rakaat. Maka jikalau kuasa engkau berbuat sembahyang tasbih itu pada tiap-tiap hari, maka perbuat olehmu. Kalau boleh tiap hari buatlah setiap hari buat tiap hari kalau boleh. Maka jikalau tiada kuasa engkau, siapa tak boleh? Siapa tak kuasa? Siapa kuasa angkat tangan? Siapa berkuasa angkat tangan? Boleh hari-hari. Seorang pun tak ada. Jadi maknanya semua tak kuasa lah, tak apalah. Tak kuasa. Jika tiada kuasa engkau berbuat yang demikian itu, maka pada tiap-tiap hari maka perbuat olehmu di dalamnya tiap-tiap satu Jumaat. Satu Jumaat tu apa? Seminggu sekali. Dalam minggu ini dah buat belum? Belum juga. Ya Allah, komen. Belum buat. Okey, tak apa. Seminggu sekali pun tak lalu. Maka jika tiada kuasa engkau perbuat yang demikian itu tiap-tiap Jumaat sekali,
Minggu sekali, maka perbuat olehmu akan yang demikian itu dalam tiap-tiap sebulan sekali. Bulan ni dah buat ke belum? Belum juga, ya Allah, komen. Sebulan sekali. Ada lagi masa? Ini bulan 3 ni lah. Lambat lagi, ada lagi. Boleh. Balik kau terus buat. Sebulan sekali. Tak juga puasa. Yang demikian itu tidak sebulan sekali, maka perbuat olehmu akan dia di dalam tiap-tiap. Kalau tak boleh sebulan sekali, buat setahun sekali. Tahun ini dah buat ke belum? Udah, alhamdulillah. Sudah. Tahun 1437 dah ada buat. Okey. Orang kampung Melenawar dulu saya dengar ngajar sekali tu, ada buat sekali tu. Sembahyang tasbih ada buat bersama dengan mereka. Kinari dah tak ada ngajar lagi situ. Dah tak ada orang. Tanda remeh. Ustaz tak pandai ngajar. Udah tak ada lagi situ, ya. Jadi buatlah, ya, mana yang mampu. Kalau boleh setahun sekali, paling komannya setahun sekali. Kalau tak boleh juga setahun sekali, dalam seumur hidup sekali. Kalau yang itu pun tak boleh, tu usah cerita lah. Tu usah cerita Islam lah. Seumur hidup sekali pun tak pernah. Umur dah 74. Tahu sampai umur 74? Ya. Tak pernah sekali pun. Itu susah cerita Islam, ya. Sekali pun tak pernah. Kenapa selalunya tak pernah tu? Kerana tak tahu. Kinari dah tahu belum? Dah tahu dah? Buat, ya. Kerana dah belajar. Buat. Paling komannya dalam semua hidup, buat sekali, ya. Esok ditanya di Tuhan, esok apa nak jawab? Kamu dah ada pernah buat dah? Ada. Boleh dah jawab ada. Kalau tak pernah, tak ada, ya Allah. Kenapa? Apa jawab? Tak tahu, ya Allah. Tak ada kawan ngajar. Ada. Kenapa kamu tak dengar? Saya bersembang ketika itu, ya Allah. Ketika Ustaz tu ngajar, saya bersembang. Itu tak tahu kan? Balik ke rumah tak tahu. Ya. Itu dia. Dan jikalau tiada kuasa engkau perbuat akan yang demikian itu setahun sekali, maka engkau perbuat akan yang demikian itu seumur hidupmu sekali. Itu sin tu kan, bukan makmur tu, ya. Sin, ain, mim, waw, ra. Seumur. Dalam kitab tu kan, makmur. Jadi makmur pula begini. Jadi makmur pula begini. Seumur. Itu hidupmu, bukan hidupan bang. Ini baca hidpam pula. Ayadah hid, famin di atas pam, hidpam kata, ya. Seumur hidupmu, ya. Sekali. Paling kurangnya seumur hidup tu sekali sembahyang sunat tasbih. Maka barang siapa mengerjakan akan sembahyang tasbih itu, nescaya diampuni Allah baginya akan segala dosanya. Dan jika ada dosanya itu seperti buih di laut sekalipun. Buih di laut banyak ke sikit? Banyak. Kalau banyak itu pun dosanya akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Jika dosanya itu seperti buih di laut dan seperti pasir yang di padang. Padang tu padang pasir lah. Pasir yang di padang pasir. Berapa biji pasir ada di padang pasir? Berapa biji? Tak terkira banyaknya. Begitulah dosa manusia. Tak terkira banyaknya. Itu pun diampunkan oleh Allah Ta'ala. Kecuali dosa apa yang Tuhan tak ampun? Dosa syirik. Syirik tak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampun dosa-dosa orang yang melakukan syirik. Tak diampun oleh Allah Ta'ala. Yang lain semua boleh diampuni, ya. Demikianlah tersebut dalam hadis Nabi SAW. Dan kata Syekh Abu Talib Al-Makki. Apa Al-Makki? Al-Makki tu apa? Suka maki orang. Dia dari Mekah, ya. Dia dari Mekah sebagai Abu Talib Al-Makki. Berapa ulama moden ni ada tak yang Al-Makki? Siapa? Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki, ya. Ada hidup lagi ulama ni, ya. Syekh Nuruddin Al-Makki Al-Banjari. Al-Makki dulu. Al-Makki Al-Banjari. Dia tu lama di Mekah. Dia mengapakan diri dia tu orang Mekah. Tapi dia orang apa? Orang Banjar. Al-Banjari. Tuan-tuan pun boleh lah. Syekh apa? Syekh Adnan Al-Malim Nawari. Boleh, ya?
Dia tu Imam Nawawi, boleh Syekh Al-Mani Nawari, dan sebagainya. Boleh tu. Demikianlah tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Syekh Abu Talib Al-Makki dalam kitabnya Quwwatul Qulub. Nama kitabnya Quwwatul Qulub, artinya kekuatan hati-hati. Nak bagi hati itu kuat supaya rajin beribadat, supaya tinggalkan maksiat, itu hati yang kuat. Apa kata dia? Kata Syekh Abu Talib ni, yustahabbu lahu an yusalli salat at-tasbih fi kulli jum'ati marrataini, marratan naharan wal marratan lailan, wa hiya salasa mi'ati tasbihati fi arba'i raka'atin in sallaha naharan la yafsilu bainaha bitaslimin wa in salatanha wa in sallaha lailan sallama fiha salamain. Artinya sunat bagi seseorang bahawa sembahyang ia akan sembahyang tasbih pada tiap-tiap hari Jumaat dua kali. Sekali pada siang dan sekali pada malam. Supaya dia tahu bila malam macam ini, bila siang macam ini. Tak adalah janggal dia buatnya. 2 kali seminggu. Sekali siang, sekali malam, kata Syekh Abu Talib Al-Makki. Dan iaitu 300 tasbih. Di dalam 4 rakaat. Jikalau semayangkan akan dia pada siang hari, maka jangan diselangi antara tiap-tiap 2 rakaat dengan salam. Tak payah salam. Terus je lepas rakaat kedua tu, pergi rakaat yang ketiga. Tak payah salam. Di antara tiap-tiap 2 rakaat itu dengan salam. Itu kalau siang tak ada payah salam. 300 tasbih dalam 4 rakaat. Jikalau semayang akan dia pada siang hari, maka jangan diselangi antara tiap-tiap 2 rakaat itu dengan salam. Dan jikalau disemayang akan dia pada malam hari, maka perbuat 2 salam, iaitu tiap-tiap 2 rakaat 1 salam. Itu satu riwayat. Itu satu riwayat. Ini ada riwayat lain. Ada pun riwayat yang kedua. Semayangnya semayang tasbih juga, tapi cara aja beza sikit aja dah. Daripada semayang yang lain. Bukan banyak benda beza pun, sikit aja. Yang ini pun bagus juga. Ada pun riwayat yang kedua bahawa engkau semayang 4 rakaat seperti takbiratul ihram yang dahulu itu. Serupa juga. Saja aku semayang sunat tasbih. Kalau siang berapa rakaat? 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kalau malam 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tengok nak sembahyang bila, siang ke malam. Macam itulah yang kita dah belajar dulu. Maka engkau baca kemudian daripada takbiratul ihram itu akan subhanakallahumma rabbana wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala wa jadduka wa la ilaha ghairuk. Itu kalau nak baca ikut Imam Ghazali. Kalau tidak, baca apa? Lepas Allahu Akbar tu baca apa? Baca doa iftitah. Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Baca doa kita yang masyhur tu kalau tak nak baca yang ni, kalau tak baca yang ni, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Itu pendek aja. Tapi nak ngapal payahlah Nak hafal dia tu saya baca yang ni. Atau engkau baca doa iftitah yang tersebut dahulu itu. Mana-mana yang boleh. Dia salah satu. Doa iftitah pun boleh, doa ini pun boleh. Ini pun macam doa iftitah juga artinya. Kemudian maka engkau baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim 15 kali. Mula-mula takbiratul ihram. Lepas itu baca doa iftitah. Lepas itu baca subhanallah. Ini berapa kali? 15 kali. Lepas itu baru baca Fatihah. Fatihah berapa kali? 15 kali. Sekali aja. Jangan 15 kali pula Fatihah baca sekali.
Baca Fatihah. Lepas tu baca surah. Surah macam tadi tu lah. Boleh surah Yasin yang pertama. Yang kedua baca surah apa? Alif Lam Hamim Ad-Dukhan. Yang ketiga baca Alif Lam Mim Tanzil. Yang keempat baca apa? Yang keempat baca apa? Baca Tabarakallazi biadihil mulk. Boleh? Hafal ke tak? Sudah tak ada jawab. Hafal ke tak? Yasin hafal ya? Lain tak hafal. Itu pun Yasin je hafal pun. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sudah. Itu dah tak hafal. Tak hafal tak apa. Apa baca? Yang biasa khabar tadi. Mula-mula baca apa surah apa? Baca apa? At-Takasur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ini jaga baik-baik. Banyak orang salah tu. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir katanya. Tak betul tu. Dia nak wasal, nak waqaf. Alhaakumut takasur. Ambil nafas lain. Hatta zurtumul maqabir. Kalau nak sambung, alhaakumut takasuru hatta suru ya. Alhaakumut takasuru hatta zurtumul maqabir. Faham kena beza tu? Yang itu dia wasal sambung. Jangan berhenti. Kalau berhenti, apa tak ada nafas lain tu katanya sakta. Mana ada sakta itu? Tak ada. Yang ramainya itulah sakta. Tak ada sakta disaktahkan juga. Macam tahlil arwah. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Ada tak orang baca macam tu? Qul huwallahu ahad Allahus samad. Saktah pun tidak, waqaf pun tidak, wasal pun tidak. Kalau kau begitu bacanya apa? Kalau kau begitu bacanya apa? Ngabihkan beras saja. Pahala tak dapat apa-apa, ngabihkan beras saja. Jadi betul baca. Alhaakumut takasur. Tarik nafas lain. Hatta zurtumul maqabir. Maqabir. Jangan ber. Setengah orang ber. Hatta zurtumul maqabir. Ber. Kalla sawfa ta'lamun. Ada mun begini. Mana ada mun? Mun. Bulan tau. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Yaqinnya kan yakin. Lebih lesor daripada orang kaum gajah lagi. Orang kaum gajah tak ada bunyi itu bacanya. Ini orang gajah ni tak ada bunyi itu bacanya. Dan sebagainya. Betul-betul ya? Itu sebab kena ngaji tuan-tuan dan puan ya. Kena ngaji betul-betul Quran ni walaupun dah tamat ngaji dulu. Kena betulkan bacaan tu. Jangan lesor aje. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lesor apa benar? Okey, sambung lagi. Kemudian baca Fatihah sekali dan surah. Seperti yang dahulu itu. Dah habis baca surah tu, baca lagi lepas itu. Jangan rukuk dulu. Baca lagi tasbih tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca berapa kali? 10 kali. Kemudian Fatihah dan surah itu baca 10 kali. Tengah berdiri tu ya. Padahal engkau berdiri. Kemudian engkau rukuk. Macam tadi baliklah. Baru baca rukuk, baru subhana rabbiyal azim wa bihamdih, baru baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar berapa kali? 10 kali. Tapi baca subhanallah dulu, subhana rabbiyal azim wa bihamdih itu 3 kali. Dan baca olehmu di dalam rukuk itu akan tasbih itu 10 kali. Kemudian maka engkau angkat kepalamu. Itu untuk apa? Iktidal. Serta membaca sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Kalau orang di Mekah tak ada bunyi itu Rabbana walakal hamd. Kalau kita Rabbana lakal hamd. Mana betul? Mana betul? Dua-dua betul. Dan baca olehmu dalam i'tidal itu apa baca? Dalam i'tidal. Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Betul? Baca 10 kali wala apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca 10 kali. Itu tengah i'tidal ya. Maka engkau sujud, lepas itu sujud.
dan engkau membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Kemudian maka engkau baca olehmu akan tasbih dalam sujud itu 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 10 kali. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian duduk lepas sujud tu duduk antara 2 sujud. Kemudian duduk antara 2 sujud serta membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Baca. Lepas tu tasbih 10 kali lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian maka engkau sujud yang kedua serta baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Kemudian maka engkau baca dalam sujud itu akan tasbih itu 10 kali. Maka engkau bangkit lalu berdiri. Itu lalu tu kan lal ni ya. Lalu berdiri betul. Batalam tu apa? Betul. Jangan baca betal. Berdiri betul. Tengok agennya special lah. Sebab tu saya suruh bawa pen, bawa pensil. Betul kan? Tulis Rumi atas tu. Betul kan? Tulis. Jangan baca komah kan? Berdiri betal. Apa betal-betal? Pada rakaat yang kedua. Terus naik rakaat yang kedua. Ada beza tak dengan tari yang mula-mula tadi? Apa bezanya? Yang mula-mula tadi, sebelum kita bangkit untuk rakaat yang kedua, duduk dulu. Nama duduknya apa tadi? Istirahat. Duduk istirahat dulu. Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Berapa kali? 10 kali. Lepas tu baru bangkit untuk rakaat yang kedua. Yang ini ngapa tak bangkit? Yang ini ngapa tak bangkit? Yang tadi suruh. Yang ini ngapa tak ada duduk istirahat? Pasal apa yang ini tak ada duduk istirahat terus bangkit? Yang tadi ngapa duduk dulu baru bangkit? Sudah diam belakang. Ngapa tak payah bangkit? Tak ada jawab lagi. Ngapa tak payah bangkit yang cara yang ni? Kerana sudah cukup bilangannya 75. Cukup dah? Masa berdiri tadi berapa? Mula-mula 15, lepas tu 10. Berapa? 25. Rukuk 25 jadi 35. Iktidal 25 jadi 45, jadi 25. Iktidal 10 jadi 45. Sujud 5 lagi jadi berapa? 55. Duduk antara 2 sujud 10 lagi jadi berapa? 65. Sujud kali kedua 10 lagi jadi berapa? 75. Sudah cukup, tak ada lagi duduk istirahat. Kalau kita duduk istirahat juga jadi berapa? Jadi 85 pula. Banyak benar lah ya. Tidak cukup. Baik. Jadi cukup, tak payah lagi duduk istirahat. Bangkit untuk rakaat yang kedua. Maka baca olehmu dahulu sebelum baca Fatihah. Naik rakaat yang kedua tu jangan baca Fatihah dulu. Baca dulu apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baca berapa kali? 15 kali. Lepas tu baca Fatihah. Lepas tu baca surah. Lepas tu baca balik subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 10 kali. Jadi berapa kali bila berdiri? Berapa kali? 25 kali ya. Kemudian baca olehmu Fatihah dan surah seperti yang telah terdahulu sebutnya itu. Kemudian tengok muka surat 96 pula ya. Maka engkau baca tasbih. Kemudian daripada Fatihah itu dan surah itu baca 10 kali. Tadi dah baca 15, ini baca lagi 10 kali. Jadi 25 kali. Kemudian maka engkau rukuk. Demikianlah diperbuat pada rakaat yang kedua itu seperti rakaat yang pertama ya. Jadi maknanya berdiri 25 kali, lain daripada berdiri 10 kali. Ya, seperti rakaat yang pertama juga hingga 4 rakaat. Cukup 4 rakaat. Maka jikalau engkau sembahyangkan pada siang hari, maka engkau perbuat akan 4 rakaat itu dengan 1 salam dan 1 tasyahud jua. Itu jua tu ya. 1 tasyahud jua. Jim buah tu kan ju ya. Kan hak pula jua. Ya.
Jua. Artinya macam macam apa itu juga ya. Satu tasyahud jua saja, hanya satu tasyahud saja. Sekali at-tahiyat, sekali asyhadu an la ilaha illallah, bukan dua kali. Dan jikalau engkau perbuat pada malam hari, maka hendaklah engkau perbuat akan 4 rakaat itu dengan 2 tasyahud. Dua kali apa mengucap syahadah ya. Tasyahud untuk syahadah. 2 tasyahud. Dan 2 salam. Kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin sama ngarangnya Imam Al-Ghazali. Ada tak kitab Ihya Ulumuddin rumah? Ada ke tak ada? Ada? Ada ke tak ada? Tak ada. Kalau tak ada? Kalau tak ada? Carilah. Tak nak saya nyanyi lagi. Dia dah tahu apa soalan lepas tu. Carilah. Kalau tak ada. Kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, wa hadza huwal ahsan wa huwa ikhtiyaru ibn al-Mubarak, wa huwal ahsan wa huwal ikhtiyaru ibn al-Mubarak wal majmu'u fi riwayataini 300 tasbihah fa in sallaha nahara fa bali taslimatin wahidatin wa in sallaha lailan fa bi taslimataini fa bi taslimataini ahsan idh warada anna salatal laili masna wa idza zada ba'da tasbihi qawluhu wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim fa huwa ahsan faqad warada zalika fi ba'dil riwayati fa hadhihi hiya salatul ma'surah. Artinya bermula 2 riwayat yang kedua ini, bermula di riwayat yang kedua ini, bukan 2 tu ya, di riwayat yang kedua ini, yang cara yang nombor 2 ni tadi, iaitu masa berdiri baca berapa kali tasbih? 25 kali. Lain 10 kali. Masa berdiri aja 25 kali. Ini riwayat yang kedua tadi ya. Iaitu lebih baik. Kata Imam Ghazali ni yang ini lebih baik. Dan iaitu yang dipilih akan dia. Itu bukan dipilihi dia, dipilih akan dia oleh Sayyidi Abdullah bin Al-Mubarak. Ada seorang ulama lain namanya Abdullah bin Al-Mubarak, lebih terkenal dengan nama Ibnul Mubarak. Yang dia pilih yang kedua ni, riwayat yang kita baru belajar kejap ni. Dan perhimpunan dalam 2 riwayat itu pada 4 rakaat itu 300 tasbih. Maka jikalau disembahyangkan akan 4 rakaat itu pada siang hari, maka iaitu dengan 1 salam juga, serupa macam yang tadi juga, yang kita belajar bulan sudah tu ya. Serupa. Kalau malam 2 salam, kalau siang 1 salam ya. Dan jikalau disembahyangkan pada malam hari, maka iaitu dengan 2 salam. Iaitu dengan 2 salam, iaitu dengan 2 salam, 2 kali tu, potong 1. Jangan 2 kali tu, iaitu dengan 2 salam, iaitu dengan 2 salam. Potong 1. Potong iaitu dengan 2 salam tu. Iaitu terlebih baik. Ya, malam tu lebih baik 2 salam. Kerana datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sembahyang pada malam itu 2 rakaat, dan jikalau ditambah kemudian daripada tasbih itu dengan katanya wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, maka iaitu terlebih baik. Tasbih itu yang disuruh sangat mana? Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu je. Tapi kalau dia tambah lagi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, itu lebih baik. Hendak yang baik ke hendak yang lebih baik? Sekali lagi, hendak yang baik ke hendak yang lebih baik? Hendak tu hendak yang lebih baik. Buatlah. Jangan yang baik aja. Hendak A campur ke hendak D campur? Dua-duanya dulu. A campur pun dulu, D campur pun dulu. Hendak apa? Hendak dua-dua. Mana ada dua-dua? Salah satu lah.
tentulah tidak A campur, A plus. Barulah baik ya. Jadi iaitu terlebih baik kerana datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sembahyang pada malam itu 2 rakaat, dan jikalau ditambah kemudian daripada tasbih itu dengan katanya wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, maka iaitu terlebih baik. Maka sesungguhnya datang yang demikian itu di dalam setengah daripada beberapa riwayat. Ada banyak-banyak riwayat ya, setengah daripadanya datang riwayat apa? Maka sembahyang tasbih itu iaitu dipilih daripada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada beberapa perkataan jumhur ulama. Apa itu jumhur ulama? Kebanyakan ulama ya. Kebanyakan ulama. Itu namanya jumhur ulama. Perhimpunan ulama tu ya. Bermula riwayat yang itu bukan kang dia. Riwayat yang kedua ini yang tu. Tahu ke mana tempat saya baca ni? Di sini apa tulisnya? Riwayat kang kedua. Kita bukan orang Jawa. Kalau orang Jawa ya ada kang ya. Kap nga tu jadi kap tu diganti apa? Ya nga yang. Riwayat yang kedua ini iaitu dipilih oleh kebanyakan ulama ahli sufi, ulama sufi ya. Seperti Imam Ghazali. Lagi apa? Imam Syekh Qadir Jailani, itu ulama sufi belaka tu, ulama yang mengamalkan tasawuf. Seperti Imam Ghazali dan Imam Ahmad, tu saudara kepada Imam Ghazali tu, Imam Ahmad namanya. Saudara Imam Al-Ghazali dan Syekh Abi Talib Al-Makki tadi sudah kita baca namanya tadi ya, yang mempunyai kitab yang bernama Quwwatul Qulub pada bicara ilmu tasawuf, dan Syekh Ahmad Al-Qashashi Al-Madani. Madani apa? Orang Madinah. Dipanggil Al-Madani. Dan yang lainnya daripada mereka itu. Ada pun riwayat yang pertama tadi dipilih oleh beberapa ulama ahli fuqaha. Ahli fuqaha tahu tak? Ulama fiqh. Kalau ramai fuqaha, kalau seorang faqih, faqaf yaha, faqih namanya. Kalau ramai dipanggil fuqaha. Ahli fiqh belaka. Seperti kalau dikumpulkan Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Hanafi itu semua tu dipanggil apa? Fuqaha. Kalau seorang je faqih. Dipanggil apa? Ulama ahlul fuqaha, yang berbetulan ahli fiqh, yang betulan. Dia ada bara tu, tak ada patut berbetulan, tapi tak ada tu yang betulan ahli fiqh. Seperti Syekh Islam, Syekhul Islam, artinya gelaran itu Syekhul Islam, tok guru bagi semua orang Islam. Namanya apa? Zakaria. Namanya Zakaria. Syekhul Islam tu salah satu namanya Zakaria. Dan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, dan yang lainnya daripada keduanya itu. Dan kata Syekh Tajuddin Al-Subki, Syekh namanya Tajuddin Al-Subki, itu gelarannya Al-Subki itu. Dalam kitabnya Ar-Rashihu fi Salati Tasbih, apa kata Syekh Tajuddin? Wayam bagi lil muta'abbidi an ta'mala bi hadis ibni Abbasin taratan wa bima amilahu ibnul Mubaraki ukhra. Artinya sayugianya bagi orang yang beribadat bahawa terkadang ia mengamalkan akan kaifiat sembahyang tasbih yang kedua, yang di dalam hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dan terkadang ia mengamalkan kaifiat yang diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak. Jadi salah satu. Elok. Hari ini buat riwayat yang pertama, esok buat riwayat yang kedua, lusa buat riwayat yang pertama, buat riwayat yang kedua, biar dua-dua ada kita buat. Yang pertama pun ada buat, yang kedua pun ada buat. Supaya nanti tak adalah janggal. Kalau ada Tok Imam buat riwayat yang pertama, kita ikut je Tok Imam tu. Tak adalah nanya, ngapa? Kami belajar lain kan? Kita dah belajar dua-dua. Jadi selalu dibuat yang dua-dua ni. Tak kira lah yang pertama ke yang kedua ya, tapi elok buat dua-dua sekali. Ini yang kata di Syekh apa nanti ni? Syekhul Islam tadi kata apa? Dia buat malam sekali, siang sekali. Jadi dua-dua riwayat dia buatnya. Kalau malam dia buat yang ini, kalau siang buat yang ini. Jadi dua-dua riwayat tu. Tak adalah buat yang itu saja sampai lupa yang lagi satu tu. Jadi buat mana ke dia? Syekh Sayyidina Abdullah bin Abbas tadi ya. Dan terkadang ia mengamalkan akan kaifiat yang diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak, kerana kedua-dua riwayat itu sabit. Apa itu sabit? Pisau bengkok motong rumput ya. Apa itu sabit?
Tetap. Sabit tu artinya apa? Tetap. Benar. Sabit tu artinya tetap dan benar. Sabit daripada Nabi SAW. Syahdan. Bermula faedah semayang tasbih dan kelebihannya itu amat banyak. Setengah daripadanya itu disebutkan oleh tilmiz Syekh Ahmad Al-Qasasi. Tilmiz itu artinya murid kepada Syekh Ahmad Al-Qasasi. Di dalam risalah tu tulisannya pada bicara semayang tasbih itu dengan katanya wa kana syaikhu qutbul wujudi Sayyidi Ahmad Al-Qasasi Ibnu Muhammad Al-Madani kasiran ma ya'muruni wal muhibbina biha wa yaqulu innaha tu'jibu ta'siru aziman fi tasqiru al-qulubi wal arwahi wa hiya salatal azimatu tujibu insyiraha sadri wal ijra al-lisani wal qalbi bil hikmati wal hifzi min al a'da'i wa zakara ba'du salihin min ahli al kamali inna li hadhihi salati du'a ayyuda bihi ba'daha wa huwa du'aul qutbi wa lahul asrarun wa zuhurun wa anwarun wa barakatun wa amimatun wa asrarun khafiyatun wa jaliyatun wa jilbu manafi'a wa daf'u mudirrati wa hiya min muharrabatil akabiri zakarahu Syekh Ahmad Al-Ghazali nafa'allahu bihi intaha. Mengah macamnya. Artinya adalah Syekh Qutb. Syekh Qutb ni wali Qutb, ya. Qutb ni artinya kemuncak, dah tak ada lagi atas daripada Qutb. Wali yang paling tinggi martabatnya wali apa? Wali Qutb. Tahu Qutb? Qutb utara, Qutb selatan, tak tahu? Tak ada lagi yang lebih jauh daripada Qutb. Itu wali tu begitu juga. Ada yang paling tinggi namanya wali Qutb. Namanya tak macam-macam lah ya, tapi gelaran wali Qutb. Adalah Syekh Qutb Al-Mawjud, namanya Sayyidi Ahmad Al-Qasasi Ibnu Muhammad Al-Madani. Kebanyakan ia menyurat akan dia, menyuruh tu bukan menyurat, menyuruh akan dia, akan dikau, akan daku tu, bukan akan dikau, akan daku, dan akan kekasihnya dengan mengerjakan akan sembahyang tasbih itu, dan berkata ia bahawasanya berbuat sembahyang tasbih itu mensabitkan taksir. Taksir itu dapat kesan. Seperti taksir yang betul-betul memberi kesan yang amat besar pada membaikkan hati dan roh dan melambatkan akan dia. Melambatkan apa? Melembutkan. Bukan melambat, melembutkan hati. Apa arti hati lembut? Mudah menerima kebenaran. Itu hati lembut. Keras hati apa? Orang yang keras hati apa? Nak tumbuk aja kan? Itu keras hati. Dia tak mahu menerima kebenaran. Lantaklah dari mana datangnya pun. Dia tak peduli. Dia nak yang lamai juga. Itu orang yang keras hati. Dia nak melembutkan hati kita. Kalau kita tahu benda itu benar, lekas-lekas kita terima. Dan sembahyang tasbih itu iaitu sembahyang yang amat besar pada membukakan hati dan menerangkan akan dia dan melakukan lidah. Artinya melakukan lidah tu fasih. Dan hati dengan ilmu hikmah. Dia dapat hikmah dalam ilmu-ilmu yang dia belajar tu. Dan terpelihara daripada segala seteru. Seteru tak wani nak buat apa-apa pada dia. Dan disebut oleh setengah ulama yang soleh-soleh daripada ahli kamal. Ahli kamal tu yang ibadahnya sempurna, imannya sempurna, akhlaknya sempurna. Itu ahli kamal namanya. Bahawasanya bagi sembahyang tasbih itu doa yang dibaca dengan dia kemudian daripada salam, iaitu doa yang dibaca oleh Al-Qutb. Apa itu Al-Qutb tadi? Wali yang tertinggi, namanya wali Qutb, iaitu penghulu segala awliya. Awliya itu wali-wali. Kalau seorang wali, kalau ramai awliya. Maka bagi doa ini beberapa rahsia dan nyata berkatnya itu, dan nur. Apa itu nur? Cahaya yang menerangkan hati, dan berkat yang am, berkat yang umum ya. Tidak khusus.
dan rahsia yang ajaib-ajaib. Dia dapat nampak benda-benda yang ajaib-ajaib. Orang lain tak nampak, dia nampak. Yang tersembunyi dan faedah yang nyata, dan mendatang akan dia beberapa manfaat, dan menolakkan ia akan mudarat. Tak ada dapat musibah, iaitu mujarab yang amat besar, seperti yang disebutkan akan dia oleh Syekh Ahmad. Syekh Ahmad itu saudara Imam Al-Ghazali. Nafa'anallahu ta'ala bih. Mudah-mudahan diberi nafa'at oleh Allah akan kedua mereka itu. Maka apabila selesai engkau duduk sembahyang tasbih itu, maka engkau bacalah doanya. Ini dah panjang doanya, ya. Sekarang baca kau lambat pula Ustaz Awang. Dah ada? Dah ada? Sudah ada. Kita baca ni akan datang. Ya, doa ni kita baca akan datang. Kerana panjang benar doanya. Akan datang kita baca insya-Allah, ya. Itu dulu. Okay, that is all for today. Sekarang lambat kan marah ni pula, ya. Okay. Sekian dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.